Kita berada dalam episod akhir, iaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq memilih Umar sebagai khalifah. Jadi cerita bagaimana peralihan kuasa. Jadi orang kita ni bila sebut kuasa, pemerintahan dia akan kata politik. Ya, politik. Kita akan cerita tentang politik pada malam ini. Cuma politik yang kita akan sentuh pada malam ini, bagaimana politik pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi al-mujahidin wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, malam ni kita sambung kisah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita berada dalam episod akhir. Iaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq memilih Umar sebagai khalifah. Jadi cerita bagaimana peralihan kuasa. Jadi orang kita ni bila sebut kuasa, pemerintahan dia akan kata politik. Ya, politik. Kita akan cerita tentang politik pada malam ini. Cuma politik yang kita akan sentuh pada malam ini, bagaimana politik pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi apabila menjelang tiba akhir usia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas berlalunya misi membenteras golongan yang murtad, selepas selesainya misi membenteras mereka yang enggan membayar zakat, selepas selesainya misi bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghimpunkan Quran, maka Sayyidina Abu Bakar dia memilih pengganti dia. Jadi kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memilih pengganti dia, sebab pengganti khalifah ini satu perkara penting dalam sesebuah negara. Sesebuah negara itu penting adanya ketua. Kalau zaman Sayyidina Abu Bakar ni nama dia khalifah. Pengganti Nabi tu nama dia khalifah. Jadi kalau ikut dalam kitab ni dia kata As-Siddiq khawatir dirinya wafat, lalu orang yang paling patut untuk memegang perkara ini menolak memegangnya kerana zuhud. Abu Bakar khawatir dirinya wafat, lalu orang yang paling patut untuk memegang perkara ini menolak memegangnya kerana zuhud. Kalau kita baca ni pun kita dah terasa ni. Sebab zaman akhir zaman kita ni lain. Zaman akhir zaman ni kita merebut kuasa. Kita berlumba-lumba untuk merebut kuasa. Tapi kalau ikut zaman Nabi ni, zaman para sahabat, mereka seboleh-bolehnya tidak mahu memegang kuasa. Seboleh-boleh tidak mahu terlibat dalam posisi pemerintahan. Sebab banyak amanah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada akhirat nanti. Kita ni berbeza. Kita ni bila kita nampak kuasa, kita boleh memegang banyak posisi. Kita boleh mengaut harta yang banyak. Kita itu pemikiran kita. Pemikiran kita manusia akhir zaman. Berbeza dengan pemikiran para sahabat ridwanullahu alaihim. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni dia tahu kalau dia wafat, takut orang yang sepatutnya nanti naik, tak naik. Jadi dia nak buat macam mana? Jadi dia fikir dia harus mengangkat seseorang itu sebagai pengganti dia sebelum dia wafat. Maka dia mulai bertanya para sahabat tentang Umar. Maka para sahabat telah sepakat bahawa Umar adalah orang yang paling berhak memegang jabatan khalifah. Sekalipun ada di antara mereka yang khawatir Umar akan bertindak keras terhadap rakyat. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni walaupun dia khalifah, dia tidak menggunakan kuasa veto. Yang ni kita kena faham. Khalifah ni dia ketua negara. Dia ada kuasa veto. Veto ni maksudnya kalau aku kata A, A lah. Kalau kau kata B, kau kata C, aku kata A, A. Itu veto. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia tak guna dia punya kuasa dia tu.
Dia tanya juga pandangan-pandangan orang bawah bagaimana tentang Saidina Umar. Maksudnya dalam hati dia cenderung untuk memilih Saidina Umar. Jadi dia tanya dulu ke sahabat-sahabat bagaimana pendapat hang ni tentang Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini antara pengajaran pada kita. Kita sebagai ketua ni, walaupun kita berada pada posisi yang paling tinggi. Kalau kita berada dalam jabatan kerajaan, ketua pengarah. Ketua pengarah tu paling tinggi lah saya rasa. Kalau kita berada dalam syarikat korporat, CEO. CEO tu tinggi. Ataupun lebih tinggi lagi, chairman. Chairman kepada board of director. Itu paling tinggi dah tu. Kalau dalam management, CEO. CEO tu tinggi lah. Kalau general manager, bawah dia. Jadi dia boleh guna kuasa veto dia. Tetapi kalau kita tengok bagaimana pengajaran yang dia ajar oleh Saidina Abu Bakar ni, walaupun dia ada kuasa veto, dia tanya juga pandangan orang bawah. Ini yang penting bagi kita. Nak menunjukkan pada kita, walaupun kita ni berada di atas, kita perlu juga mengambil kira pandangan orang bawah. Zaman sekarang dipanggil apa? Istilah denyut nadi rakyat. Istilah tu kan, istilah zaman sekarang, denyut nadi rakyat. Maksudnya kita tanya orang bawah ni, apa pandangan korang tentang apa yang aku nak buat. Itu cara antara yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Saidina Abu Bakar ni tanya pandangan sahabat tentang Saidina Umar sebab apa? Sebab Saidina Umar ni terkenal dengan keras. Jadi kalau ikut di kalangan sahabat ni, ada mereka yang khawatir Umar akan bertindak keras terhadap rakyat. Sebab Saidina Umar ni antara sahabat yang keras. Keras untuk mempertahankan Islam. Takut-nakut nanti jika dia jadi khalifah, dia menjadi seorang khalifah yang keras. Kalau zaman sekarang kita guna istilah keras ni, diktator. Diktator ni keras. Maksudnya, dia lebih daripada veto dah. Lebih pada veto. Kalau diktator ni campungan kejam. Campungan zalim. Itu diktator. Orang yang khawatir ini tidak sedar bahawa Saidina Umar berkeras ketika dia khawatir ada sesuatu yang berani kurang ajar terhadap peribadi Rasulullah atau terhadap Rasulullah atau terhadap khalifah Rasulullah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pengarang ni sebut, dia kata Saidina Umar ni dia keras, dia bukan saja-saja dia keras. Dia tegas ataupun keras ni sebab dia mempertahankan Nabi SAW. Maksud apabila berkaitan tentang Islam, berkaitan tentang Nabi, dia keras. Ini antara ciri-ciri yang perlu ada pada kita sebagai seorang Muslim. Begitu juga apabila benda-benda yang berkaitan tentang khalifah Rasulullah, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika itu dia keras. Jadi nak katanya keras, sikap keras Saidina Umar ni, dia bukan 24 jam. Bukan semua benda dia keras. Benda-benda yang tertentu dia keras. Benda-benda berkaitan tentang Nabi, benda-benda yang berkaitan tentang agama, benda-benda yang berkaitan tentang khalifah, dia keras. Jadi ini antara benda yang kita perlu ambil daripada pengajaran pada Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita ni hidup kita begitulah. Nak keras sentiasa tak boleh juga. Ketika-ketika kena keras. Kadang ketika-ketika kita lembut. Tak boleh keras panjangnya. Oleh pada itu, apabila Saidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya sahabat-sahabat, maka seolah-olah sahabat-sahabat ni setuju dengan Saidina Umar Al-Khattab. Jadi berdasarkan apa yang cerita ni, tuan-tuan perhatikan bahawa pemilihan khalifah selepas Saidina Abu Bakar ni, dia bukan berdasarkan undi. Dia bukan berdasarkan undi. Kalau tuan-tuan ingat bagaimana nama Saidina Abu Bakar ni muncul sebagai khalifah apabila ketika tu Nabi SAW wafat. Bila Nabi SAW wafat, ketika itu ada orang Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk melantik di kalangan mereka sebagai khalifah. Ketika itu Saidina Abu Bakar pergi ke situ dengan Saidina Umar Al-Khattab dengan Abdullah dengan seorang lagi sahabat. Jadi ketika itulah mereka lantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi ketika tu undi. Jadi benda ni kadang-kadang tuan-tuan kena faham, sebab ada setengah orang dia kata pemilihan ketua ni perlu undi. Tidak. Pemilihan ketua tidak perlu undi. Yang pentingnya ialah perlu bai'ah ataupun perlu persetujuan rakyat. Jadi kalau kita tengok antara peralihan kuasa daripada Nabi SAW kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq melalui undi. Perolehan kuasa daripada Saidina Abu Bakar kepada Saidina Umar Al-Khattab melalui apa? Melalui wasiat. Itu berbeza. Perolehan kuasa daripada Saidina Umar kepada Saidina Ali, Saidina Osman melalui pembentukan jawatankuasa pemilihan, pembentukan jawatankuasa pencalonan khalifah. Jadi nak tunjuknya bahawa setiap peralihan kuasa itu berbeza-beza. Ini yang sebut ni tuan-tuan ni, kita cerita pada malam ni tentang politik.
Jadi politik kita cerita ni tuan-tuan, dia bukan politik kepartian. Politik ni politik yang sebagaimana dilakukan oleh pada zaman Nabi, pada zaman para sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun dia nak tulis wasiat, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah apa yang diwasiatkan oleh Abu Bakar bin Abu Quhafah di akhir hayatnya, ketika dia hendak meninggalkannya dan mulai masuk ke alam akhirat, di mana di sana orang kafir akan beriman, orang yang fajir akan menjadi yakin, dan orang yang berdusta akan membenarkan keimanan. Sesungguhnya aku mengangkat atas kalian. Lalu tiba-tiba Abu Bakar pingsan. Ketika tu yang tulis ialah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Osman pun disambung ayat tu, dia kata sesungguhnya aku mengangkat ke atas kalian Umar bin Al-Khattab. Jadi yang cakap tu Sayyidina Abu Bakar, yang tulis tu Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita boleh faham, yang bercakap tu, yang beri wasiat tu Sayyidina Abu Bakar, yang tulis tu, penulis tu ialah Sayyidina Osman. Jadi apabila nak tulis aku mengangkat ke atas kalian, nama seterusnya tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar ni pengsan. Jadi ketika tu Sayyidina Osman ni bila dia pengsan, dia pun sambung ayat tu, dia tulis nama Umar bin Al-Khattab. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bangun daripada pengsan, dia berkata, bacakan kepadaku wasiat tersebut. Maka Osman pun membacanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun bertakbir dan berkata, aku melihat kamu khawatir orang akan berselisih jika aku wafat dalam pengsanku itu. Osman pun berkata benar. Jadi apabila Sayyidina Abu Bakar ni bangun, dia suruh baca wasiat tu. Jadi bila dia baca, dengar wasiat tu, dia ada nama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi walaupun Sayyidina Osman ni dia tulis tanpa dia dengar daripada Sayyidina Abu Bakar, tapi dia tahu bahawa Sayyidina Abu Bakar ni akan pilih Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini kita lihat ni, kalau kita tertanya-tanya, kenapa Sayyidina Osman ni dia buat benda yang tak betul kan? Tapi nak kata bagaimana pertalian persaudaraan, persahabatan antara Sayyidina Osman dengan Sayyidina Abu Bakar, dia boleh rasa. Dia boleh tahu sahabat dia apa yang dia inginkan. Macam kita lah. Kalau kita kawan rapat dengan kawan kita boleh tahu kawan kita kat mana. Macam malam ni, kita boleh tahu kawan kita kat mana malam ni. Kita boleh tahu. Dia mungkin kat Masjid Al-Falah malam ni. Kan? Dia kat mana malam ni? Mungkin dia kat kedai mamak malam ni. Kita boleh tahu. Contoh kalau malam ni ada bola kan. Kita tahu. Dia ni biasanya tengok bola dekat sana. Sebab kita rapat dengan dia. Berkurang gitulah. Jadi apabila demikian, Sayyidina Abu Bakar pun berkata, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasa baikmu kepada Islam dan kaum muslimin. Lalu Abu Bakar menetapkannya dan memerintahkan Osman untuk keluar surat wasiat tersebut. Mengetahui bahawa nama yang tertulis adalah wasiat itulah Umar, maka orang-orang pun membai'ahkannya. Bai'ah ni maksudnya janji taat setia. Janji taat setia bahawa kamu adalah khalifah. Jadi kalau tuan-tuan lihat di sini, peralihan kuasa daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Sayyidina Umar, dia melalui wasiat. Jadi wasiat ni tak salah sebenarnya dari segi pemerintahan Islam, selagi mana umat Islam tu terima pemerintah tersebut, dan pemerintah tersebut dia merupakan seorang Muslim yang baik. Seorang Muslim yang baik, kita boleh terima. Kalau seorang Muslim yang fajir, yang fasik, itu tak boleh kita angkat sebagai pemerintah. Jadi nak kata tuan-tuan juga, dalam politik Islam ni, dia bentuk dia fleksibel. Dia bukan rigid. Maksudnya kita kena ngundi je. Tak. Mungkin satu ketika keadaan mengundi. Mungkin satu ketika keadaan dia wasiat. Mungkin satu ketika keadaan dia peralihan kuasa daripada anak ke bapa kepada anak. Macam kalau kita lihat raja-raja. Kalau dulu-dulu kan. Daripada sultan kepada anak dia. Lepas tu pada anak dia. Pada anak dia. Sampailah 2-3 generasi semua anak-anak dia je. Jadi yang ni yang berlaku pada Kesultanan Melayu kita dulu. Dan benda ni juga berlaku pada raja-raja di kalangan pada zaman Empire Umayyah. Itu daripada raja pada raja. Jadi benda tu tidak ada isu dari segi Islam. Selagi mana pemerintah itu menjalankan kehendak Islam dengan sebaiknya. Baik. Diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abdullah bin Sabit yang berkata, ketika kematian menghampiri Abu Bakar, dia memanggil Umar. Apabila nak wafat, Sayyidina Abu Bakar ni dipanggil Sayyidina Umar dan berkata, dia wasiat kepada Sayyidina Umar, bertakwalah kamu kepada Allah, wahai Umar. Ketahuilah bahawa Allah mempunyai hak berupa amalan siang yang tidak dia terima pada malam hari, dan hak berupa malam hari yang tidak diterima pada siang hari. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal sunat sebelum amalan fardu dilaksanakan. Timbangan orang yang beramal menjadi berat pada hari kiamat kerana mereka mengikuti kebenaran,
dan memegangnya kuat-kuat di dunia ini. Timbangan yang di atasnya diletakkan kebenaran yang memang layak untuk menjadi berat pada hari kemudian. Sebaliknya timbangan orang yang beramal menjadi ringan pada hari kiamat kerana mereka mengikuti kebatilan dan memegangnya kuat-kuat di dunia. Timbangan yang diletaknya di atas kebatilan memang layak untuk menjadi ringan pada hari kemudian. Dan kita lihat di sini bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni apabila hari nak wafat dia panggil Sayyidina Umar, dia bagi wasiat. Dia wasiat ni kalau kita dengar ni, dia wasiat supaya Sayyidina Umar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ni kalau kita lihat ni, dia memang jauh ni. Sebab tu kalau kita dengar kisah sahabat ni, dia jauh dengan kita ni. Kita kalau kita wasiat macam mana? Kita wasiat, kita fikir wasiat, zaman sekarang wasiat, harta dah wasiat dah. Tanah, berapa banyak tanah kebun kita tu, rumah-rumah kita tu macam mana? Kereta-kereta kita nak wasiat, kalau kita ada company, macam mana? Share kita tu macam mana? Supaya tidak ada perebutan di kalangan keluarga kita. Itu kita fikir begitu. Tapi kalau kita lihat ni bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ni, dia wasiat dia bukan pasal harta. Dia berwasiat kepada Sayyidina Umar supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ni kalau kita lihat ni bagaimana kita ni tuan-tuan, hidup kita dengan para sahabat ni memang jauh. Dia jauh. Hidup mereka ni memang dia akan sentiasa ingat kepada akhirat. Sedangkan kita ni banyak ingat kepada dunia. Seolah-olah kita tak nak tinggal dunia walaupun kita dah hampir nak meninggal dunia, tapi kita seolah tidak mahu lagi nak meninggalkan dunia. Itu kita akhir zaman. Baik. Kemudian sesungguhnya Allah sentiasa kemudian Sayyidina Abu Bakar sambung lagi, sesungguhnya Allah sentiasa mengingatkan penghuni syurga. Dia mengingatkan amalan terbaik mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Jika kamu mengingatkan mereka, maka kamu akan berkata, aku takut tidak dapat bersama dengan mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengingatkan penghuni neraka. Dia mengingatkan amalan terburuk mereka dan amalan terbaik mereka. Jika kamu mengingatkan mereka, kamu akan berkata, sesungguhnya aku berharap tidak bersama mereka. Ini tuan-tuan cuba lihat ni bagaimana Sayyidina Abu Bakar dia cerita tentang penghuni neraka, penghuni syurga. Benda-benda macam ni kalau kita cerita pada akhir zaman ni, kalau kita cerita sikit-sikit pasal syurga neraka, orang kata sikit-sikit syurga, sikit-sikit neraka. Sedangkan Islam tu itulah dia ajar kita ni, dia ajar dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita cocok tanam dan akhirat tempat kita ambil hasil tanaman. Itu memang diajar daripada Nabi SAW terus menerus sampai zaman kita. Jadi kalaulah kita ni sentiasa kita dengar begitu, itu benda yang benar, bukan benda yang salah. Sebab pada akhir zaman ni, apabila kita sebut tentang dosa, tentang pahala, seolah-olah kita ni cakap benda kebatilan. Pada benda itu yang disebut oleh Nabi SAW dan para sahabat. Cuba lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni, dia nak mati dah ni, dia pesan pada Sayyidina Umar bagaimana tentang sikap-sikap ahli penghuni syurga dan sikap ahli penghuni neraka. Jadi apabila kita pada akhir zaman ni, kalau contoh ada orang tu sentiasa ingatkan kita pada syurga dan neraka, kita perlu berterima kasih. Kita perlu terima kasih sebab ada orang ingatkan kita. Sebab akhir zaman ni jarang orang ingatkan kita pada hari akhirat. Baik. Jadi kalau ada orang pesan kita tu, kita perlu terima kasih sangat-sangat kepada orang tu sebab dia memang betul-betul ikhlas ingatkan pada kita. Baik. Abu Bakar adalah salah seorang tiga yang paling tajam firasatnya. Ini salah satu tajuk yang lain. Nak cerita bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni orang yang tajam firasat dia, bacaan dia. Ibn Mas'ud berkata, tiga orang yang paling tajam firasatnya ialah yang pertama Abu Bakar yang berfirasat pada Umar, lalu dia melantiknya sebagai khalifah. Isteri Musa yang berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, perkerjakanlah dia kerana sebaik-baik orang yang ayah perkerjakan ialah orang yang lagi kuat dipercaya. Lalu ayahnya berkata, dari mana kamu tahu kekuatannya? Dia menjawab, dia datang ke perigi yang ditutup dengan batu besar. Lalu dia dapat mengangkat batu tersebut yang hanya boleh diangkat oleh orang-orang yang dalam jumlah begini. Namun dia mengangkatnya seorang diri. Ayahnya berkata lagi, daripada mana kamu tahu mengetahui bahawa dia dapat dipercayai? Dia menjawab, ketika aku berjalan di hadapannya, dia memintaku untuk berjalan di belakangnya. Itu yang nombor dua, isteri Musa. Yang kedua, Al-Aziz. Ketika dia berfirasat kepada Yusuf, lalu dia berkata kepada isterinya, sebagaimana yang disebut dalam ayat, akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada. Berilah dia layanan yang sebaik-baiknya, semoga dia berguna kepada kita atau kita jadikan dia anak. Ini bagaimana Al-Aziz bercakap kepada tentang Nabi Yusuf.
Jadi ini kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ni, dia boleh firasat, dia boleh rasa, dia boleh baca bagaimana Sayyidina Umar ni memang seorang yang paling layak untuk mengganti dia untuk memegang tampuk pemerintahan khalifah. Sebab dia akan tinggalkan dunia ni, yang akan ditinggalkan ni adalah Sayyidina Umar. Jadi nak pilih Sayyidina Umar ni satu benda yang crucial kalau bahasa kita lah, sebab dia akan memegang tampuk pemerintahan. Islam tu akan ada di atas bahu Sayyidina Umar, di atas bahu khalifah tersebut. Jadi siapakah yang layak? Sayyidina Abu Bakar ni nampak Sayyidina Umar. Kita pada akhir zaman ni 1400 tahun ni kita dah nampak ada bagaimana kejayaan pada Sayyidina Umar tu. Tapi kalau zaman Sayyidina Abu Bakar, dia nampak kan? Dia tak nampak. Sebab dia nak mati dah ni, dia nak wafat. Akan datang dia tak tahu. Tapi kita berada pada 1400 tahun ni, kita tahulah bagaimana kejayaan Sayyidina Umar ni. Pada zaman dia tu lah empire Islam ni terbuka luas sampai ke negara Syam. Sampai ke negara Syam berlakunya penyebaran Islam. Dan banyak jajahan-jajahan yang dibuka pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Tiba masanya untuk berpisah. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu an, dia kata awal mula Abu Bakar menderita ia sakit ialah dia mandi pada hari yang dingin. Setelah itu dia tidak dapat solat berjemaah selama 15 hari. Dia pun meminta Umar untuk menggantikannya. Lantas orang ramai datang menjenguknya dan orang yang tetap berada di sampingnya ialah Osman. Ini cerita tentang akhir-akhir, saat akhir Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika zaman sahabat ni, zaman Nabi ni, Nabi dia bila dia menjadi Rasul dan menjadi ketua negara, dia juga menjadi imam. Jadi apabila dia gering, masa nak wafat, ketika tu dia minta Sayyidina Abu Bakar ganti dia sebagai imam. Jadi begitu juga amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ni, dia menjadi imam solat. Dan apabila dia gering, dia sakit, Sayyidina Umar menggantikannya sebagai imam solat. Dan menjadi satu kata tabiat. Maksudnya pemimpin negara tu dia perlu menjadi imam. Bukan satu, kadang-kadang kita ni, kadang-kadang setengah orang dia nak meraih sokongan rakyat. Pilih aku, sebab apa? Aku boleh jadi imam solat. Itu bukan cara sebenarnya. Sebenarnya salah satu bentuk seorang pemimpin, dia boleh jadi imam. Benda yang biasa. Bukan satu yang luar biasa. Tiba-tiba boleh jadi imam. Hebat dia ni. Bukan. Itu sesuatu yang biasa bagi seorang Muslim. Kalau dekat rumah dia boleh jadi imam, dekat luar pun dengan masyarakat dia boleh jadi imam. Bukan satu benda yang kita kata nak guna untuk menarik perhatian masyarakat. Itu bukan cara dia. Jangan kita menggunakan agama ni nak menarik perhatian masyarakat. Itu satu benda yang biasa bagi seorang pemimpin. Baik. Siti Aisyah dia berkata lagi, ketika Abu Bakar sakit yang menyebabkan kematiannya, dia berkata, Sayyidina Abu Bakar berkata, lihatlah apa yang bertambah daripada hartaku sejak aku menjadi khalifah. Ambillah harta itu dan serahkan kepada khalifah setelahku. Kami pun melihatnya. Ternyata yang ada hanyalah seorang hamba sahaya. Bahagianku yang biasa menggendong anak-anaknya dan seekor unta yang biasa digunakan untuk menyiram kebunnya. Maka kami pun menyerahkan kedua-duanya kepada Umar. Jadi bila saat-saat akhir ni, Sayyidina Abu Bakar ni bagi tahu kepada anak dia supaya tengok harta dia banyak mana. Ini tuan-tuan, kalau kita tengok aspek ni kita rasa pelik betul. Dah nak mati ni, nak wafat ni. Nak wafat ni Sayyidina Abu Bakar ni suruh tengok, bilang, kalau bahasa kita zaman sekarang apa? Audit lah, audit. Cuba audit harta kita. Zaman kita sekarang kalau kita lihatlah ni, kita tak faham. Audit lah. Audit kita faham. Audit harta kita, audit harta aku. Cuba kamu lihat harta aku yang bertambah sejak aku jadi khalifah. Jadi apabila dia audit, antara harta yang tambah ialah seorang hamba sahaya. Seorang hamba sahaya, bahagianku yang biasa menggendong anak-anaknya dan seekor unta yang biasa digunakan untuk menyiram kebunnya. Jadi antara harta yang bertambah ialah apa? Seorang hamba sahaya je dan seekor unta yang biasa untuk menyiram kebunnya. Jadi apabila Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, dia tak adalah tiba-tiba berubah menjadi pemimpin yang besar, tiba-tiba jadi ada rumah yang besar sebesar istana sebagainya, kan, kereta bertimbun-timbun, kita nak berjumpa pun tak boleh jumpa. Bukan begitu. Itu yang maksudnya, kalau tuan-tuan, kalau kita baca kisah sahabat ni, kalau kita nak jadi seorang ketua ataupun seorang pemimpin ni, kita akan rasa terkenal diri kita ni, jauhnya diri kita ni dengan apa? Dengan sikap para sahabat ni.
Jadi kemudian Siti Aisyah pun berkata, datukku memberitahuku bahawa Umar menangis. Dan dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar kerana dia telah membuat letih khalifah yang datang setelahnya. Kenapa tiba-tiba Umar menangis ni? Sebabnya dia suruh kira harta tu. Dia suruh kira harta tu, harta yang tambah hamba sahaya seorangnya dengan unta biasa. Bukan unta yang hebat. Unta yang hebat ni macam-macam kalau tuan-tuan tengok kat internet kan. Ada unta yang mahal. Ni unta yang biasa untuk siram pokok bunga ni. Untuk siram kebun. Jadi apabila hal demikian berlaku, Sayyidina Umar ni dia kata menyebabkan khalifah yang selepasnya ni akan letih. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar dia tunjuk satu benchmark lah. Kita panggil benchmark. Tanda aras. Tanda aras dia, khalifah banyak ni je harta. Aku jadi khalifah banyak ni aku tambah. Jadi kalau khalifah selepas aku jadi khalifah, orang selepas aku jadi khalifah, hartanya banyak, maksudnya kamu ni telah melebihi benchmark yang telah aku tetapkan. Jadi itu menunjukkan bahawa kamu ni telah melepasi benchmark yang telah aku tetapkan. Contoh kalau orang tu dia kata, aku ni semayang tahajud setiap malam. Jadi orang yang selepasnya kata, letih aku nak semayang tahajud setiap malam kan. Kita pun kadang-kadang tak semayang. Itu nak kata letih. Kerana orang yang selepasnya letih untuk menandingi perbuatan orang terdahulu. Siti Aisyah berkata, ketika Abu Bakar sakit yang menyebabkan kematiannya, aku datang kepadanya sementara dia menghadapi apa yang dihadapi oleh orang yang akan meninggal dunia. Dengan nafas yang tersengal-sengal dia melantungkan syair. Aku bersumpah kekayaan tidak berguna bagi seorang pemuda jika nafasnya tersendat di kerongkong dan badannya terasa sempit. Lalu dia melihatku seperti orang yang sedang marah. Kemudian dia berkata, bukankah demikian wahai Ummul Mukminin? Namun Allah lebih jujur. Allah Ta'ala lebih jujur, iaitu waja'at sakaratul maut bil haq zalika ma kunta minhu tahid. Dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakaratul maut membawa kebenaran yang telah dijanjikan, serta dikatakan kepada yang mengingkarinya sebelum itu, inilah perkara yang engkau lalu mengelak diri daripadanya. Kemudian dia berkata, wahai Aisyah, Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Aisyah, tidak ada seorang pun daripada keluargaku yang paling aku cintai melebihi dirimu. Sebelum ini aku telah memberimu sebuah kebun. Namun di hatiku ada sesuatu. Maka kembalikanlah ia ke dalam harta warisan. Siti Aisyah kata, baiklah wahai ayahku. Dan aku pun mengembalikannya. Abu Bakar berkata, sejak kami memegang urusan kaum muslimin, kami tidak memakan 1 dinar atau 1 dirham pun milik mereka. Tapi kami makan makanan bertakwa. Urusanmu adalah kebenaran, kejujuran dan kelembutan. Ucapanmu bijak dan tepat sasaran. Perintahmu lembut lagi tegas. Pendapatmu ilmu. Itu antara kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Siti Aisyah pada akhir menjelang wafat dia. Maksudnya kalau ikut di sini, dia tidak makan 1 dirham ataupun dia makan harta milik rakyat. Kita sekarang dia sebut makan harta rakyat kan. Jadi ini yang tadi disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apabila menjadi seorang khalifah ni, dia betul-betul menjaga posisi dia, dia tidak mengambil kesempatan dengan posisi yang dia berada. Ini satu benda yang tuan-tuan, satu benda yang sukar untuk kita hadapi ni. Sebab itulah kalau kita lihat, ramai setengah orang ni apabila ditawarkan jawatan yang tinggi ni, dia tolak. Sebab apa? Apabila dapat jawatan tinggi, dia akan berhadapan dengan ujian-ujian ni. Bermacam-macam tarikan-tarikan dunia ni. Jadi kalau kita kuat iman, kita berjaya. Kalau kita gagal, kita tewas. Sebab itu setengah orang tu dia menjauhi daripada permintaan. Baik. Itulah tuan-tuan sebut sedikit tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu kalau kita sebut di sini pada akhirnya diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, dia berkata, sekiranya iman Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan iman penduduk dunia, nescaya iman Abu Bakar lebih berat. Ini kata-kata pujian Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Law wazana iman Abu Bakrin bi iman ahli al-ard la rajjaha bihim. Jika kita timbang iman Sayyidina Abu Bakar ni dengan iman seluruh penduduk dunia, nescaya akan berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu nak katanya bagaimana kehebatan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau kita fikir, betul ke begitu? Ini pujian. Jadi pujian ni dia tak semestinya kena timbang betul-betul. Tapi berdasarkan pandangan kita boleh tahu. Memang Sayyidina Abu Bakar ni antara
antara manusia yang kita kata dia dah ahli syurga dah, memang dah jamin ahli syurga berbanding kita. Jadi itu antara, dan dia hidup dengan Nabi SAW. Dan itulah tuan-tuan sebuah sedikit tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. InsyaAllah nanti pada sisi yang akan datang kita akan masuk siri yang satu lagi tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau tentang Sayyidina Umar Al-Khattab ni ada satu hadis Nabi SAW, dia kata, "Lau kana ba'di nabi lakana Umar Al-Khattab." Jika selepas ku ada Nabi, nescaya dia adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana kisah dia? InsyaAllah kita akan lihat dalam siri kuliah yang akan datang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam min sayil asqam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.